Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang berbahagia Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa dan pegawai masjid. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah. Hari ini kita dapat bersama lagi. Kita sambung kitab kita Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah Syama'il ni dipetik daripada kitab Sairus Salikin, susunan Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Kita berada pada fasal yang ketujuh, yakni pada menyatakan diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada benda yang dia benci. Nabi menyatakan diam Nabi daripada benda yang dia benci. Kita dah baca sikit dah itu ni. Hari ini kita sambung pada muka surat 123. 123 nah. Wabala a'rabiyun fil masjidi bihadratihi fahamma bihi as-sahabatu faqala sallallahu alaihi wasallam la tazrimuhu ay la taqta'u alaihi al-bawl. ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء وفي رواية قربوا ولا تنفروا. Cerita ni berkaitan seorang Arab Badawi. Dia main kencing dalam masjid. Sebut masjid ni tuan-tuan jangan duk bayang macam Masjid Al-Badar, Masjid Sultanah. Dah, ni masjid Nabi tu masih lagi pasiak tu. Dan berkemih. Berkemih ni apa? Kencing. Yakni orang Arabi, Arab Badawi, Arab Ulu, yakni orang Badawi di dalam masjid pada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu ada. Dia main kencing dalam masjid tu, Nabi tu ada. Maka mencita dengan dia oleh sahabat Nabi, yakni maka berkehendak sahabat akan menegah dengan memutuskan kemihnya itu. Jadi sahabat pun ada, Nabi pun ada. Dia kencing penjuru masjid tu. Maka sahabat-sahabat pun teringin nak pergi legal lah. Duk kencing apa tang ni je. Macam tu lah. Bercerita tu nak pergi, teringin nak pergi halau lah apa ni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata jangan kamu putuskan atasnya akan kemihnya itu. Oh, Nabi kita jangan biar dia kencing gebel.
Pasal apa? Ligan sekali dia pusing satu masjid mampu. Kan? Lah dia kecil penyuruh tu. Dia ligan sekali lagi dia pusing satu masjid lagi pening. Lagipun masa tu pasiak, maknanya lepas ni dia serap turun lah. Tapi kalau masjid kita jangan buat pasal dengan kapet dengan apa ni. Kemudian maka bersabda Nabi SAW bagi Badui itu, dah dia kencing Nabi. Maka Nabi kata bahawasanya segala masjid ini tak patut bagi sesuatu daripada najis dan kemih, tai dah yang kencing. Nabi kata lain kali kalau masjid jangan duk kencing macam ni, tak elok. Dia tak tahulah. Dia pun tak kenal. Macam masjid kita lah orang kenal, kan? Dan pada satu riwayat Nabi berkata, hampirkan oleh kamu akan dia, dan jangan kamu jauhkan akan dia, dan mudahkan akan dia, dan jangan kamu susahkan akan dia. Jadi dia tak erti, dia tak tahu, dia tak faham. Orang ulu main kan dia erti. Dia bukan tahu tempat apa, dia bukan tahu protokol dia macam mana. Bagi ligan dia sat lagi. Menyusah. Jadi kita ni tuan-tuan, dalam hadis ni boleh diajar kita bahawa menguruskan manusia ni mengikut tahap mereka. Depa tu level apa? Dia level apa? Dia level, kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Imam Az-Zarnuji membahagikan manusia ni kepada 3 jenis. Satu, manusia yang penuh, rijal, dia penuh. Yang kedua, setengah manusia, nisfu rijal. Yang ketiga ni tak ada apa, lain pada manusia ni haiwan lah. Tapi dia manusia lah, tapi level dia tu. Kalau level manusia, dia cukup kiah dia faham lah. Kiah kita kiah dia faham lah. Mana ni menuju ke aku ni, mungkin aku tak kenal tahu mana ni. Padahal kawan tu tak sebut nama pun, tak kata apa kat dia, tak tunjuk dia pun, tapi dia rasa tu standard manusia, standard rijal. Setengah manusia ni dia kena sebut nama dia ni, aku duk kata kat hang lah. Oh, kata kat aku kah? Kiah-kiah dia tak faham, dia tak erti. Dia tak erti. Kena jerkah, kena kelui, kena habak. Kalau manusia ni kita tengah kuliah-kuliah 2-3 kali sekat. Contoh lah, ayat ada ni, bukan nak kata kat dah. Ni contoh. Dia duk kalau dia tu rijal, mangkit ambil ayat lagi. Tak gaduh ustaz duk abang lah. Ni sampai ustaz kata, homai ayat. Nak ayat kah? Tu dia setengah. Dia tak full. Level dia terlalu tu ya, level sekolah menengah. Tadi ni level universiti lah kita kata. Ni level sekolah menengah. Habang ayat pun dia tak faham lagi. Kena sopak habis dah. Oh, aku kah? Yang ni level sekolah anda. Tu Imam dia bagi 3 jenis manusia. Jadi tuan-tuan jenis mana? Kalau tuan-tuan ni jenis orang kiah, faham lah tuan-tuan level tinggi. Tak gaduh terkah-terkah, cakap elok-elok pun faham. Tapi kalau aku, kalau ustaz cakap pelan-pelan, aku tak mau, aku mau derah-derah, mana tu level nombor 2. Dia suka ustaz aduk terkah dia baru dia faham. Lagi tak terkah, tak faham-faham. Tu level nombor 2. Level nombor 1 ni orang kiah, orang cakap faham. Dia faham dah. Macam tu dengan Arab Badui tadi. Arab Badui tadi dia mungkin dia tak level pertama. Patutnya kot dah ada pelepah tamar ke apa tu, hang faham lah ni. Kan dah ada pelepah tamar, ada bumbung ke apa sikit. Ni mungkin tempat orang buat apa ni. Dia faham. Rupanya dia level kedua, kena pergi habaq, tak boleh ni masjid, lain kali jangan kencing. Dia
Level kedua. Macam parking tu, parking. Orang kalau level pertama, dia tulis parking penceramah, dia tak parking Ada kereta ke, tak ada kereta ke, tang ni parking penceramah. Dah, saya boleh parking saja cerita lah nak bagi tuan-tuan faham tu. Dia kata, kawan bini dia, abang mana boleh parking sini, tu tulis apa tempat penceramah. Dah dia kata tak ada kereta, kita parking. Dia tak erti. Dia tak faham. Orang tulis tu makna ada kereta, tak ada kereta. Yang tu bukan tempat kita. Itu orang level pertama. Level kedua ni dia kena ada rela duk tang tu. Tuan-tuan jangan parking tang ni hak ustaz. Ya ke level kedua. Level ketiga dia panggil towing tu buh tayar tarik. Dia level 3, dia tak faham. Jadi manusia tu dia taraf tu. Jadi dia kena bertindak ikut dia. Kalau dia orang pertama cukup takat kias, dia faham dah. Contoh dalam masjid ke dalam kedai makan tulis dilarang merokok. Dia pergi cucuh hisap rokok. Mana dia bukan level pertama tu. Jenis tu jenis setengah manusia. Kalau dia manusia, dia rijal, dia tengok dilarang merokok, dia tak merokok dah. Ataupun orang duk parti dia, tiba-tiba dia setengah manusia. Kadang-kadang kita kata pun dia tak faham. Kita kata ni cik jangan merokok. Ikut dia hayawan. Dia peringkat ketiga. Jenis tu kena sepak. Dak pun pergi panggil penguat kuasa mai saman. Dia tak faham. Dia memang manusia macam tu. Jadi dia ada tahap tak. Kita tak mampu lah nak sepak dia makin sepak kita lagi. Kita telefon penguat kuasa ke apa. Dia ada manusia ni, dia ada tahap. Ada orang dia tengok dia faham kedai makan. Kalau kata tak ada tanda larang merokok pun kedai makan. Saya kawan-kawan saya ramai merokok tapi cerdik-cerdik. Dia tak isap rokok tempat macam tu. Dia cari tang lain. Tak apa Yelah. Dia tengok kedai makan. Orang duk makan ada anak-anak, ada anak kecil. Kita faham jangan isap rokok. Tu dia rijal, dia manusia yang sempurna. Tapi kalau manusia tak sempurna ni dia setengah dia tak faham. Jadi Arab Badawi ni dia tak faham. Dia sebab tu Nabi kata jangan dulu. Dia tak tahu tu. Kalau ikut sahabat kena spot dah orang tu. Sagi spot dia lari ikut dalam masjid, serabut habis. Jadi dia mudarat lebih besar. Ini kita biar nak habis orang tu dulu, penyuruh tu. Pasal lagi kita bagi tahu dia. Jadi macam itulah. Kita di rumah pun macam tu. Anak hak besar, anak hak kecil, anak hak lagi kecil, dia level dia berbeza. Jadi pendekatan kita pun berbeza. Kita tengoklah, hak besar sikit ni kiah-kiah dia faham dah. Kalau hak kecil sikit ni kiah tak faham, kena habaq nama dia. Hak kecil lagi piam sikit, nak bagi dia rasa sakit tu. Ocek ke? Dia baru faham. Dan dikatakan lagi waja'a a'rabiyyun yawman yatlubu minhu syai'an fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari mai satu Arab Badawi hal lain pula meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu, maka memberi akan dia oleh Rasulullah. Satu hari mai satu Arabi lain, dia kata Muhammad hang bagi kat aku satu benda. Nabi bagi. Summa qala lahu, maka Nabi kata kat dia, ahsantu ilaika. Faqala al-Arabi la wala ajmalta. Lepas Nabi bagi, Nabi tanya, telah aku bagi benda baik kat hang tak sah? Nabi bagi dah. Dia minta, Nabi bagi dah. Tapi dia tak puas hati nak bagi tu, dia nak banyak. Ini orang level nombor 2 nombor 3 ni. Nabi tanya, aku dah bagi hang tak sah benda kebaikan kat hang? Dia kata dah, hang tak bagi kebaikan kat aku tak? Hang tak bagi kat aku. Tu dia. Dalam duk bagi dah tu dia kata tak bagi lagi. Teruk lah Petra tu. Qala
faghadibal muslimuna wa qamu ilaihi fa asyara ilaihim an kuffu. Kata rawi, maka marah sekalian orang Islam. Sahabat-sahabat Nabi yang ada tu geram kat dia. Dia ni mampu itu sepak lagi pada Nabi bagi macam tu pun duk tak puas hati lagi. Dan berdiri mereka itu kepadanya, apakah nak kepung sepak dia lah. Maka memberi isyarat Rasulullah kepada mereka itu bahawa tegah mereka itu daripada berbuat jahat akan orang Badui itu. Nabi larang, Nabi tu jangan ya. Kalau Nabi biarlah putih seorang sikit mampu Arab Badui itu. Kalau ada Sayyidina Umar pula orang darah betang hidung lah. Nabi syarat jangan. Mana Nabi tahu dia ni Badui, dia tak erti. Summa qama wa dakhala manzilahu wa arsala ila al-a'rabi wa zadahu syai'an. Kemudian maka berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam rumah Nabi, Nabi berdiri, Nabi masuk dalam rumah. Dan suruh Nabi memberi kepada orang Badui itu dan tambah dia akan sesuatu. Nabi suruh tambah lagi kat dia. Summa qala ahsantu ilaika faqala al-a'rabiyyu fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Dah Nabi bagi kali kedua, Nabi tanya, aku dah bagi kebajikan hang? Maka Arab Badui itu kata, bahkan ya betul, hang bagi dah kat aku. Semoga membalas akan dikau oleh Allah akan kebajikan daripada ahli dan daripada kerabat. Jadi akhirnya Badui itu pun dah dapat 2 kali dia puji Nabi. Macam itulah standard dia, macam standard budak-budak. Kita orang tua ni tu sah berebut lah. Ni kadang-kadang jamuan raya ke apa, dia berebut sama nek muda. Kita tua, kita berumur dah, level kita pun tinggi dah. Jadi biar mereka lah berebut. Kita tunggulah ada abuan, ada, tak ada kita keluar start motor pergi kedai tu, kita beli makan. Ni sama naik berebut dengan budak taski tu. Allah. Tenang. Orang yang level pertama ni dia tak kalut. Dia biar. Daripada habis dah kita pergi tengok. Ada makan, tak ada. Tak ada start motor. Pergi tang tu kedai petani tu. Tapi tak ada masalah apa. Ya, tapi kita pun sama naik berebut, pijak kaki kawan. Ambil dah balik rumah pula, orang kata makan sini. Dia dah balik rumah lagi tu, kira cucu, anak penakan. Oi. Makanlah ni dulu, lebih sat lagi bungkus bawa balik. Utamakan dulu hak kawan-kawan sini ni, tak kira. Ni hak cucu saya, anak penakan saya. Aduh, pak penakan belah tu. Oi. Mai sini makan. Tu level tu, nak tahu level manusia tu macam tu ya. Jadi macam tu lah. Dia ada semua tempat tu, tak mana ada macam tu. Jadi tu siapa kelilah sangat dia, tapi dia tu kira Allah biar. Bagilah kat dia. Beda dia bukan ramai pun kadang-kadang dia ada seorang dua ya. Kalau kita tak bagi pendebuh dan tudung sengap tu. Baik kita bagi, dia pun halal khalas. Kalau kita tak bagi sekejap lagi dia jadi. Kalau tak bagi pun tuan-tuan dia bohong nak balik ini baik bagi. Seorang dua tu bagilah. Tak usah. Kita tahu level dia, tak usah duk bergaduh, tak usah duk. Macam Nabi tadilah. Dia tak ramai, dia ada, tapi tetap akan ada. Dia akan ada. Kita level hak tinggi ni tak usah. Kita biarlah. Ada habuan, ada tak ada. Sudah. Tak ada sampai kata tak boleh makan tu sampai kita mati hari tu, tak ada. Tapi tang kedai kita beli, makanlah. Tak boleh makan jenis tu, makan lain. Kadang-kadang ada tu. Kadang-kadang di tempat-tempat bencana, kena banjir, orang kata ambil tilam satu, dia 3. Dalam urustia tu kata tuan-tuan ambil seorang satu, dia ambil 3. Tak boleh, saya ada biasa dah di rumah. Dialah rumah. Ni dewan banjir. Dia tak kira, dia kira rumah dia terbaik. Dia ada orang macam tu. Ada orang dia faham. Satu-satu nak buat macam mana kita main tempat bencana.
kita nak selesa macam rumah kita tak ada lah. Faham tu, orang faham lah tu, orang level dia tinggi lah. Kalau tak ni kelai pun kelai tu. Sampai kita katakan urus dia pun terlibat. Nak kata urus tu salah. Jenis tu saya boleh ada seorang dua pergi depa. Kan? Sekali dia jadi payah. Kita nak urus orang lain banyak lagi. Duk kelai dengan dia lagi. Dengan orang lain tak selesai. Dia akan ada manusia-manusia macam tu. Macam ni sampai Nabi bagilah. Nabi tambah baru betul. Jadi macam itulah. Jadi tuan-tuan, kita mengaji ni tujuannya kita nak semak kita. Jadi kita ni nak duduk level mana? Level Arabi Badawi ni kah? Ataupun kita level mana? Alhamdulillah. Dapat tera ni cukup lah. Kan? Alhamdulillah boleh tera ni, alhamdulillah cukup. Tu kita alhamdulillah. Tapi kalau kita duduk tak puas hati tu, itu ada masalah. Memang tuan-tuan, dunia ni tempat tak puas hati. Tempat puas hati nanti di syurga. Sini memang tak puas hati. Tuan-tuan buat apa pun, orang pun tak puas hati kat kita pun tak puas hati. Dia tak puas hati. Tapi nanti di syurga puas. Syurga puas hati. Jadi kita ingat tu, dia lapang lah sikit dada. Amboi ustaz hangat hati. Ada orang. Awak, kita punya buat baik kat dia, bukan kata nak terima kasih, kata kat kita lagi. Memang dunia macam tu. Hak kita tolong dia tu tuan-tuan, kita bagi dia hutang, dia tak bayar kli kita. Masa dia tak ada lah, dia mai tolonglah nak bagi 5,000. Dan bagi berkelahi. Berkelahi tu dia bercerita ke orang, kita teruk. Kita teruk pula. Kok lah dia nak sengap macam tu, dia tak. Dia nak kena cerita kita buruk, baru dia takut kita cerita dia tu. Dia tak puas hati. Memang tak puas hati. Tempat puas hati nanti di syurga. Allah akan bagi puas hati kita. Sini memang tak puas hati lah. Jadi akhirnya Arab Badawi ni pun doa kepada Nabi, kepada keluarga Nabi. Itu bila sebab itu tuan-tuan, kita dengan orang nakai, saya rasa selesa guna perkataan nakai, nak sebut jahat tu. Dengan orang nakai ni, dengan orang tak cerdik ni, kita tu sahabat berkelahi, dia buang masa. Dan Nabi pun larang kita berurusan dengan orang yang, kadang-kadang kita naik kereta tuan-tuan, ada budak-budak tak cerdik, 2-3 biji duk main potong, dia buat rom tu. Tuan-tuan jangan tekan minyak, bodoh sama dengan dia. Kita tu kalau ikut geram lah, amboi hang tak tahu aku dulu jago. Kita tekan tu sekali duk lawan dengan dia. Kan? Tambah nak main mengaji, lajak main langgar. Kat Teluk Jamat baru sedang lebih dah Masjid Badar. Siapa mesti layan tak cerdik tu. Dia saya layan biar pergi dia. Dia duk main duk press kita. Dah lah press duk beralih pula kita lah. Kita pula dulu pun jago. Dia main satu macam punya naik tu. Lepas tu abang kat bini hambuh tali pinggang kedah. Awak abang hambuh salah lagi lajak tu Teluk Jamat baru sedap. Kan? Buang masa. Nak patah balik nak main mengaji, ustaz kata wallahu a'lam lah. Rugi kita. Jadi dengan orang tak cerdik, bukan tak cerdik lah tu, dia pun level rendah. Kita layan ni pun kita letih. Tambah kau atas highway tu. Kan? Kadang-kadang tu saya duduk balik malam dari Penang tu, kuliah. Dari Perak kadang-kadang pukul 2 pagi Tanggurun tu. Selalunya Tanggurun lah. Tapi kalau atas lagi tu Tang Sungai Perak. Dia dua tempat ni memang Allah. Kadang-kadang tu dia main tepi kereta kita 1 hun je. 1 hun. Kalau nak geram tu nak tekan hon jangan. Dia ganggu. Sekali lagi tekan hon sekali lagi. Dia ramai. Dia ramai tu kalau kita kata Allah ustaz tak apa 5 orang makan cekak. Betul makan cekak tapi buang masa lah. Nak turun parking kereta lagi, nak tingtin tangan, nak tumbuk lagi dia. Setengah jam 45 minit habis tang tu dah. Kita nak balik. Halo ustaz. Dah makan cekak 5 orang boleh, takat 5 orang tu lepas. Adalah sikit-sikit dulu ni. Tapi rugi tak?
Oh gila, nak parking lagi, nak turun lagi, nak tarik nafas lagi, nak sintin tangan, nak kemas kain. Yang nak bini duk panas dalam kereta, payah. Islam tak mau itu. Biar pergi dia tu saduk. Layan dia. Kalau kita layan, macam tu juga. Kita duduk atas dunia ni kadang-kadang ada jiran nak macam tu. Ni ada jiran yang jenis provok ni. Ada kawan-kawan nak jenis duk perangat kita jutaan kuasa duk buat program dia mula kata. Kata dulu kutip duit banyak-banyak program tak buat. Dia mana tahu orang nak buat. Dia tak ada dalam mesyuarat dia bukan tahu. Tapi dia akan ada tu orang hak jenis. Tuan-tuan layan. Tuan-tuan layan letih. Tuan-tuan layan pula tuan-tuan nak buat pengumuman tiap Jumaat lagi letih. Tuan-tuan ni ada satu surat layang ni. Minggu depan ada soal layang lain pula. Jadi layan dia jadi letih. Kita lah ni duduk syarat bagi cantik-cantik buat program elok, kita buat lillahi ta'ala. Guna duit tu bagi telus. Dia satu amanah, yang kedua telus, nampak jelas. Buat clear. Tang orang nak kata sahih, ada orang kata. Kalau macam ni ustaz tu sahabat program orang tak kata, tak buat pun orang kata. JK apa? Pula dah. Tak buat kerja. Tuan-tuan buat kerja, dia kata JK kalut dengan Jadi tuan-tuan buat biar dia kata. Dia akan ada tang mana pun tuan-tuan. Adik-beradik pun ada, kawan rakan pun ada, jiran pun ada. Ni level dia tu. Jadi Nabi suruh kita, ada benda Nabi diam. Diam tu makna Nabi bagi selesai benda tu dulu. Kalau layan dia sekali lagi, dia jadi masalah. Ni tajuk kita bincang ni. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un min zalik fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayya hatta yazhaba min sudurihim ma fiha alayka qala na'am. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, Nabi kata kat dia, bahwasanya engkau berkata yang telah engkau kata dahulu itu, dan di dalam diri sahabatku sesuatu daripada demikian itu, yakni adalah di dalam hati sahabatku marah sebab dari perkataanmu itu. Nabi kata tadi ni yang duk kata tu sahabat aku marah. Maka kalau hang mau, dia kata, maka kata olehmu pada di antara hadapan segala sahabatku itu akan yang engkau kata sekarang pada di antara hadapanku ini, hingga hilang daripada dada mereka itu, yakni daripada hati mereka itu barang yang di dalamnya, daripada marah mereka itu atasmu. Maka berkata Badui itu bahkan ya, dia kata. Jadi Nabi kata macam inilah, ni hang kata kat aku, kawan-kawan aku tak dengar, tapi kawan-kawan aku hangat hati kat hang tadi. Gila ni hang pergi abang kat mereka, macam mana hang kata kat aku, supaya hilang daripada hati mereka tu rasa marah kat hang. Tang Nabi selesai dah. Tapi Nabi takut sahabat-sahabat ni masih duk simpan geram kat dia. Mau tak geram kata kepada Rasulullah, kan? Orang kata kepada Nabi kita, orang kata kepada ayah kita pun marah, tambah kat Nabi kita. Sebab itu kita kena jagalah benda-benda macam tu. Ni Nabi ajak kita. Kita kadang-kadang tuan-tuan, ada Nabi bagi tahu, ada orang maki mak pak dia. Sahabat tanya, takkan ada orang maki mak pak sendiri? Nabi kata ada. Siapa? Orang yang maki mak pak orang. Bila dia maki mak pak orang tu maki dah mak pak dia, maki balik. Maknanya kalau dia maki mak pak orang, automatik dia telah maki mak pak dia. Jadi kita kata ke orang, tahu kita tak bagi orang kata kat kita, mana boleh. Kita sedap yang kata kat pak mak orang, dia kata kat mak pak kita. Yang kesian mak pak kita kerana kita. Orang tak pernah teringin pun nak kata kat mak pak kita. Tapi kita mula pergi kata kat mak pak orang, orang kata kat mak pak kita. Macam tu juga, kita ada pemimpin, kita tak mau orang hina pemimpin kita, kita jangan duk hina pemimpin orang. Macam tu lah hidup.
Ni kita sedap menyadut taruh pemimpin orang. Orang pun bangkit kata balik kita nak marah, sintin tangan. Nak marah apa? Kita mula duk kata. Kita duk kata apa tu imam kampung hampa teruk. Dia kata tu imam hang lagi teruk. Pula dah. Kan? Jadi naya tu imam kita kerana kita dah pergi condemn tu imam orang. Kita dah pergi condemn apa orang, kita dah pergi condemn keturunan orang. Orang balas balik keturunan kita nak marah. Tak boleh macam tu. Macam ni Nabi kata hampir bang depa. Pasal hang dah hina aku, sahabat aku dah marah. Hang kena settle. Jadi kita ni hati-hatilah mulut lidah kita. Laju ke geram terang mana pun, hati-hati. Pasal takut yang jadi naya tu orang lain. Kerana kita orang lain dapat, orang duk hentam ketua kita pula, orang duk hentam keluarga kita pula, mak ayah kita. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي قد قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك فقال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. Maka tatkala adalah pagi-pagi atau petang-petang, maka datang orang Arab Badui kepada Rasulullah. Maka bersabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Bahwasanya orang Badui ini sesungguhnya ia telah berkata akan barang yang dikatakannya dahulu, maka aku tambah memberi akan dia. Maka sekarang ia mendakwa bahwasanya dia telah redha. Adakah yang demikian itu sungguh-sungguh benar? Maka Badui itu kata bahkan sungguh-sungguh. Nabi kata depan sahabat, semoga membalas Allah akan dikau kebajikan daripada ahli dan daripada kerabat. Doa daripada Badui tadi, ya Allah, moga Nabi pun dapat kebajikan, ahli beradik Nabi pun dapat, anak beranak Nabi, keluarga Nabi pun dapat kebajikan. Kita buat baik dengan orang, kita bercakap benda-benda yang baik, insya-Allah orang mendoakan kita kebaikan. Tapi kalau kita duduk cakap benda-benda tak elok, kita duduk keji orang, insya-Allah juga orang akan balas perkataan tu kepada kita. Jadi kalau kita tak mau orang kata tak elok kat kita, maka jagalah mulut lidah kita daripada kata tak elok kat orang. Itu benda yang adil dalam kehidupan kita. Kita kena jagalah. Kesian kat keluarga kita. Kita sambung lagi. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya perumpamaanku dan Badui ini seumpama seorang laki-laki yang ada baginya unta yang lari daripadanya, maka mengikut, yakni hendak menangkap akan dia oleh manusia, maka tiada menambahi mereka itu akan dia melainkan lari. Maka menyeru orang yang mempunyai unta akan mereka itu, biarkan oleh kamu antaraku dan antara untaku, kerana bahawa aku terlebih kasih sayang akan dia dan terlebih tahu akan dia. Maka berhadap orang yang mempunyai unta itu pada hadapan unta itu, maka mengambil ia daripada rumput bumi sesuatu yang sedikit, maka mengembalikan ia akan dia perlahan-lahan hingga datang unta itu, dan jinak ia dan duduk ia dan mengikat ia akan kenderaannya di atas unta itu, dan mengenderai ia atasnya, menunggang. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya jika aku tinggalkan kamu pada ketika ia berkata-kata akan perkataannya dahulu itu, maka kamu bunuh akan dia, nescaya ia dimasukkan ke dalam neraka. Lepas tu baru Nabi cerita. Nabi kata Arab Badui tadi ni, dia duk protes Nabi apa semua tu, ataupun hak kencing tadi ni, Nabi kata aku buat perumpamaan macam aku unta dan orang yang ligan unta. Contoh Nabi kata, unta tu terlepas daripada tangan aku, dia lari, hampa pakai ligan. Nabi kata kalau hampa ligan, dia lagi lari. Tu
Kamu tak lari, menentang kan. Jangan lari, dia lari lah. Pasal kita duduk ligan dia lari lah, Nabi kata. Tapi aku halang kamu. Aku ambil rumput. Aku suar kat dia. Maka dia pun main, aku dekat. Dan dia makan rumput tu, aku pegang tengkok dia. Bukan dekat aku pegang, aku boleh naik pula duduk atas dia, aku boleh menunggang dia. Tu falsafah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang ni kita boleh makan dia dengan apa? Makan terus, bukan kata ambil dia, makan terus. Dia ni jenis benda apa yang dia apa orang panggil? Istilahnya dia lemah. Dia lemah apa? Kita bagi hak tu kat dia. Beda dia pelemah dia. Kalau Nabi kata kalau aku biak masa dia kata itu ni, hamba bunuh dah. Nabi kata hamba bunuh dia nanti, dia tak masuk Islam, dia masuk neraka, rugi. Macam lah dia dah jinak dengan kita, akhirnya dia akan masuk Islam dan dia dimasukkan ke syurga. Nabi ni Masya Allah, dia tak fikir hal lain. Dia fikir macam mana nak jadikan orang lain tu mudah masuk syurga. Itu Nabi SAW. Ini kita kena tiru. Kita kena lapang dada kita. Kita tu harap biar semua orang Islam boleh masuk syurga, tak gaduh lalu neraka. Kita harap semua, walaupun dia bukan geng kita, walaupun dia bukan warna sama warna dengan kita. Dia warna lain, Ustaz, kami warna lain. Dulu satu warna lah, tak usah kira warna tu. Kita harap semua tak kira warna, dan dia Islam, dia akan sama-sama masuk syurga dengan kita. Pasal bila mati satu warna aja, warna ni. Tu saya rajin pakai putih, dia teringat mati. Pasal jenis payah ingat. Semua warna ni lah. Atas dunia ni macam-macam warna. Mati-mati ya warna ni. Kita harap semua, biar kita bagi Nabi SAW suka umat dia ramai masuk syurga. Jadi apa cara pun, terah mana pun kita ingat. Kalau geram kat dia pun, dia geng lain geram kat dia pun, ingat, jaga. Kita kata benda tak betul kat dia, kita berdosa. Kita geram kat dia, tapi benda tu dia tak buat, tapi dah dia bukan geng kita, kita kata kat dia, berdosa, tetap berdosa. Kita tak boleh kata dia geng lain, saya kata berdosa sopa. Jadi kita kena berlaku adil, walaupun dia bukan bersama-sama dengan kita, tapi kita berlaku adil. Hak betul, hak salah. Dia kena macam tu konsep kita dalam hidup. Kita bersederhana. Benda apa pun sampai kat kita, jangan telan lagi. Kulum dulu, kulum tengok. Boleh telan, boleh telan. Kalau tak boleh telan, buang. Jangan cepat pula buang, sah-sah masuk mulut, buang terus. Nanti lu kulum lu. Apa benda pun, orang sampai kat kita satu berita, jangan kalut lagi, jangan kalut forward lagi. Jangan pula kalut delete pula, muhung lah, nanti sah, relax. Tengok, perhati. Walau kalau benda ni betul pun, kalau aku sebab tak ada untung, tak sah. Benda betul. Tapi kalau kita sebab pun tak ada untung, bahkan boleh jadi berkelahi pula. Tak usah hantar. Selesai. Jadi kulum dulu, bahasa tu saya reti, lain tak reti. Jangan telan terus, jangan luah terus, nanti saya tengok selalu, jangan kalut lagi. So masuk ya barangan gelatin babi. Ni kena tolong ni orang Islam kita ni, hantar mai kat kita tu, hak kaki berkeli sama-sama menega orang Melayu. Dia nak pelemah barang kawan tu, dia pun selit celah-celah barang tu, kita pun hantar kita menyambung fitnah. Tak boleh Ustaz nak selamatkan orang Melayu ni. Mari nanti Ustaz, Melayu ke Islam kan, tengok dulu. Pasal ni dia mudah aja, dia pun menega barang tu, kawan ni pun menega barang tu, sama-sama orang Islam. Tapi dengki, dia abang kawan tu ada. Kita ni kau semangat orang Melayu lah, itu kau semangat ni. Hantar fitnah.
Fitnah atas dunia ni tak apa lagi tuan-tuan. Masalah pejam mata ni tu habislah amalan kita. Duk semayang tahajud, duk puasa sunat, pergi ke dia habis. Semangat terang mana pun tuan-tuan perhati. Datang ni bukan Quran. WhatsApp, Facebook bukan Al-Quran. Doa ustaz ni geng kita hantar. Geng kita pun bukan Nabi. Geng kita manusia. Dia boleh berlaku kesalahan. Ni ustaz sebut dalam TV3. TV3 lagi tak boleh pakai. Dia TV. Tak kira TV 1, TV 2. Tak kira. Dia TV. Dia bukan maksud saya TV tu dah. Dia TV. TV bukan Al-Quran. Bukan hadis. Nanti sat dulu. Tengok dulu. Fikir. Islam ajak kita tu. Kita takut amalan kita habis macam tu saja. Okey. Tuan-tuan cukup dekat tu loceng bunyi. Kita masuk fasal ke-8. Fasal ke-8 kita sambung bulan yang akan datang insya-Allah. Okey, jadi ada apa-apa tuan-tuan nak tambah? Kalau tak ada, mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.